kalau permulaan perjuangan dengan Allah, serah kepada Allah, dan jadi hujungnya akan sampai kepada Allah. Sebaliknya, pada permulaan pun kita dah dengan berbagai penyakitnya, dengan hawa nafsu, dengan minta puji manusianya dan sebagainya, alhamdulillah, kita akan sampai kepada Profesor Dr. Hamka gunakan istilah pangkalan tempat bertolak, pengkalan tempat berlabuh. Jadi pangkalnya dengan Allah, tengah-tengah perjalanan serta dengan Allah, kesudahan, musyahadah kepada Allah. Maka sesiapa yang sah permulaannya, maka sahlah kembalinya kepada Allah, serta berserah dan meminta pertolongan kepada Allah. Jalan itu ada inayah, ada taufik di tengah jalan. Permulaan hidayah, ada taufik, ada inayah, sampai seorang. Maka berakhir dengan sudahnya dan sampailah ia kepadanya Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kembali kepadanya dan meninggalkan sifat dirinya yang tercela dan berperangai ia dengan segala perangai Tuhan yang Tuhannya yang mulia. Maka berbahagialah ia dengan kemuliaan yang amat besar. Dan sesiapa yang kembali kepada Allah dalam permulaannya dengan istiqamah dan berpegang kepadanya, maka berbahagialah ia di dalam kesudahannya dengan supaya kepada yang dikatakan. Bagi orang-orang yang ingin keredaan Allah itu ada dua keadaan, iaitu permulaan dan kesudahan. Maka permulaan itu adalah keadaan perjalanannya, dan kesudahannya itu adalah keadaannya sampainya. Maka sesiapa yang sah permulaannya, maka sahlah dengan kembaliannya kepada Allah Ta'ala, serta berserah dan meminta pertolongan kepadanya. Maka berbahagialah ia pada kesudahan sampai. Kata Syekh, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Budak. Maksudnya sesiapa yang terang cahaya permulaannya dengan bersandar kepada Allah dan mendirikan segala hak kehambaan bagi Allah, nescaya teranglah cahaya kesudahannya dengan sampai kepada Allah Ta'ala dan sentiasa berbakti kepada Allah. Ingatlah, sesiapa yang mengalami kebinasaan pada jalan Allah, maka Allah yang menggantikannya. Dan sesiapa yang terang cahaya permulaannya dengan melazimkan tarekat ilahiyah, maka teranglah cahaya kesudahannya dengan terbuka hakikat. Dan siapa yang terang cahaya permulaannya dengan tinggi hemahnya daripada sekalian alam, maka teranglah cahaya kesudahannya dengan terbuka dan jelas kelihatan. Kerana permulaan itu jalan bagi kesudahan. Dan sesiapa yang permulaannya ada pada Allah, nescaya kepada Allah permulaan kesudahan, kepada Allah pula kesudahan. Kata setengah ahli tasawuf, permulaan itu ialah sibuk dengan Allah, bermujahadah, dan kesudahannya itu ialah berlazat-lazat dengan segala bahagiannya, musyahadah. Dan jika engkau kehendaki, engkau kata permulaan itu menyucikan diri dan menghilangkan tamiatnya, dan kesudahan itu memiliki segala nur dan beroleh kesempurnaan. Dan jika engkau kehendaki, engkau katakan permulaan itu berpakaian dengan segala sifat terpuji, dan kesudahan itu menjauhi daripada segala sifat. Maka inilah ibarat yang lain yang bersepakat dengan makna yang telah disebutkan tadi. Maka teranglah cahaya permulaan orang yang menuntut keredaan Allah Ta'ala, ialah kembalinya kepada Allah Ta'ala dalam segala iman, serta berserah kepadanya dalam segala ahwal. Dan terang cahaya kesudahan orang yang menuntut keredaan Allah itu, supaya kepada hampir dengannya dan berada pada hadrat. Baik, tengoklah sempat bahas dua tidak. Daripada alamat ada dua perkataan sini. Satu nihayah, satu bidayah. Nihayah tu maknanya
kesudahan, tempat sampai. Yang keduanya sebut bidayah. Bidayah itu permulaan perbuatan ibadah. Nak menentukan satu-satu perkara yang kita boleh buat itu berjaya. Hai dunia pun begitu. Sebab itu kalau Imam Ghazali dia sebut bidayatul hidayah. Ada nama kitab ditulis. Permulaan bagi hidayah. Ujungnya sebut nihayatul hidayah. Cakap sini dia cakap terbalik. Dia cakap alamat orang yang sampai pada tujuan yang benar. Artinya daripada permulaan duduk dalam benar. Jadi permulaan dengan Allah, kesudahan sampai kepada Allah. Tapi kalau permulaan tidak dengan Allah, dia tidak akan sampai kepada Allah. Itu maksud. Dalam ilmu tasawuf, jalanan ilmu tasawuf ini tuan-tuan, permulaan pada perjalanan kita ini ialah mensucikan zahir. Yang pertama, iman Islam. Iman Islam itu penyucian akidah namanya. Dia dah masuk Islam, termasuk iman, beriman dengan 6 rukun iman. Perjalanannya dengan taharah, mensucikan tubuh badan yang zahir. Bila masuk ke perjalanan yang batin, dia pertama sekali mensucikan daripada sifat-sifat mazmumah. Mensucikan hati dia bersifat mazmumah itu gelar bidayah, permulaan. Bila dah suci hati daripada sifat mazmumah, dia tak mau suci kosong itu aja, diisikan dengan sifat mahmudah. Diisi dengan sifat mahmudah, sabar, redha, syukur, tawakul dan sebagainya. Bila terisi saja dengan sifat-sifat mahmudah itu, barulah seseorang itu sampai kepada nihayah, kesudahan. Jadi proses yang kita lalui tadi, daripada mensucikan zahir, mensucikan batin, itu yang dinamakan takhalli. Kemudian apabila disuci, maka dia jadi tahalli. Tapi suci dia tak mau kosong. Bila tak mau kosong, hati mana mau kosong, fikiran mana mau kosong, jiwa mana mau kosong. Sebab itu tidak jadi kosong saja-saja, tapi dalam kosong itu diisi dengan tajalli, diisi dengan ma'rifah kepada Allah. Jadi kalau daripada permulaan ini tadi, tidak kerana Allah dah, kerana nafsu dah, kerana ikut-ikut saja, wajib permulaan dengan Allah. Sebab tu bila kita mengambil sembahyang kerana Allah, mengambil wudu kerana Allah, sembahyang kerana Allah, semua kerana Allah. Kerana itu semua dia gelar bidayah, permulaan. Dia kata sini, kalau permulaan perjuangan dengan Allah, serah kepada Allah, nescaya di hujungnya akan sampai kepada Allah. Sebaliknya, daripada permulaan pun kita dah dengan berbagai penyakitnya, dengan hawa nafsunya, dengan minta puji manusianya dan sebagainya, na'udzubillah, takkan sampai kepada Allah. Yang mudah bahasa matan kita. Antara tanda-tanda kerugian pada kesudahannya ialah bila merujuk kepada nafsu. Bila perbahasan rujuk pada nafsu ni, tentu ada macam sekalian. Dalam ibadah boleh ada hawa nafsu. Dalam ibadah syok sangat semayang, dia rasa syok semayang, rasa lazat sangat semayang. Rasa lazat semayang, bukan rasa lazat berhubung dengan Allah. Ada orang yang memang ahli ibadat, tapi perasaan kepada Allah tak ada.
Perasaan kepada semayang dia ada. Angkut. Semua orang dia kuat semayang. Sebab itu beza dengan ada orang Allah kurniakan jazbah ibadat. Ada orang kurniakan jazbah makrifat. Nilai ada, nilai ibadat ada. Tapi sampai kepada Allah belum tahu lagi. Baik kena betul di sini merujuk kepada nafsu daripada peringkat permulaan. Tapi dalam latihan tak apa. Sebab tu nilai makrifat Allah ini jauh lebih berharga dari ibadat-ibadat ini. Ada orang dia mengelokkan serokok dia, mengelokkan sujud dia, mengelokkan itu ini. Tapi dia sedar ke gerak dia nak sujud Allah? Tak sedar. Tak sedar tu dia. Jadi berat tu. Itu yang dikatakan bahawa di peringkat permulaan pun duduk dah hawa nafsu. Payah tu nak rujuk ke Allah tu. Sini dia sebut. Iaitu kepada Allah pada permulaan, iaitu bertawakal kepada dan mendirikan segala haknya. Haknya Allah. Sebab hakikat sembahyang ni tuan-tuan, Allah sebut hidup ni. As-salata li dzikr. Sembahyang ingat Allah. Tapi kita ni sembahyang ingat rokok. Sembahyang ingat sujud. Sudahlah ustaz. Dia dah tak ingat rokok, tak ingat sujud. Tak jadi gitu. Dia ada dua tempat. Satu duduk di akal, satu duduk di hati. Payah pula nak macam. Rasa di hati lain, rasa di akal lain. Saya pernah tanya kepada Amal Tuan Guru Nasrah. Tuan Guru Syed. Tanya dia Tuan Guru. Kosak ta'arab dan ta'yin tak mana? Masa tanya bodoh kan? Kita nak belajar kan? Tanya bodoh. Kosak ta'arab ta'yin pada akal, pada hati dan perasaan. Memandang. Tunggu dekat salah. Pandang. Pandang dengan hati. Ini intasan dengan akal tu. Aku sembahyang pada tu. Tak apa. Tapi jangan dikosong dalam. Dapat tu nak imbangkan dua. Rasa ada Allah. Aku sembahyang pada tu. Tak ada salah. Ini yang payahnya. Aku sembahyang pada tu. Dah hati. Toh benda-benda ke bawa kambing. Pasal malam, pasal siang. Tak boleh ada orang. Gitu. Antara pandangan hati iaitu alam rasa dengan apa yang duduk pada akal. Boleh tuan-tuan tengok ya. Itu di antara perkara yang dalam bidayah, dalam permulaan kita. Kalau merujuk kepada hawa nafsu pada permulaan, segala permulaan kerugian seorang itu. Maka bila permulaannya bagi Allah, maka kesudahannya pun bagi Allah. Bahasa mudah, tak dapat payah. Dan sesiapa yang meninggalkan Allah dalam perjalanannya dengan sebenar-benar kembali kepadanya, tak kembali kepada Allah, meninggalkan sifat dirinya yang tercela. Antara tanda orang yang meninggalkan, iaitu meninggalkan sifat yang tercela pada diri kita. Perangai-perangai yang bersifat mazmumah. Kalau ada sifat-sifat duduk dalam hati kita, tak bersama dengan Allah, tak bersama dengan Allah. Yelah, dalam kita ibadah ada dunia masuk. Dalam kita semayang
ada ingatan kepada kerjaan kita, kepada benda kita, anak kita. Artinya hubbu dunia. Hubbu dunia akan tercela. Itu tabiat kita dan hati kita gitu. Jadi bila kita ibadat ni tuan-tuan, apa ibadat? Perjalanan kepada Allah. Pandangan ahli tasawuf. Satu ibadat kita buat selangkah dekat Allah. Satu dosa yang kita buat selangkah kita jauh daripada Allah. Itu pandangan kita sama. Jadi satu ibadat kita buat, kita mendekat Allah. Jadi kalau satu ibadat yang kita buat, tapi ada unsur keduniaan, tercela nama. Kalau bahasa mudah tak baik. Kalau bahasa lain halal. Gitu. Baca Allah sebut dalam Quran. Fawailul lil musallin, maksudnya kewir orang sembahyang. Sembahyang lagu ni. Tadi langsung nak ngosongkan. Ya, memang boleh nak kosong. Maknanya terputus hubungan dengan Allah. Ini dalam permulaan kita ibadah. Saya kata berjalan tengah jalan kan lagi daripada dia. Maka bila permulaan baginya kesudahan pun bagi Allah baik sosial. Yang tercela dan berperangai dengan segala perangai Tuhannya yang mulia. Bahasanya musyak mutasyabihat. Kalau negara perangai Tuhan perangai Tuhan macam mana? Bahasa yang Ustaz nak mudahkan faham kita ialah sifat mahmudah. Sifat mahmudah itu dikategorikan sebagai berperangai dengan perangai ketuhanan. Redha terhadap takdir Tuhan. Perangai Tuhan. Perangai yang menepati keredaan Allah. Sifat-sifat mahmudah. Ikhlas, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Itu sifat ketuhanan yang dipakaikan kepada hati hamba. Cuma bahasa kita ada bahasa direknya. Segala perangai, berperangai, tidak ada perangai yang tercela dan berpakai dengan segala perangai. Kalau lah perangai Tuhan. Bahasanya mutasyabihat, tapi hakikatnya jelas. Maka berbahagialah ia dengan kemuliaan yang amat besar. Kalau orang dapat penuhi dengan sifat mahmudah, sabar, redha, syukur, tawakul, ikhlas, sampai peringkat hubbullah, kasih kepada Allah, ishku, asyik kepada Allah, kemuliaan yang besar. Dan sesiapa yang kembali kepada Allah pada permulaannya dengan istiqamah. Istiqamah apa maksud? Tetap hatinya kepada Allah. Bila sebut istiqamah, daripada permulaan, pertengahan dan kesudahan. Tidak putus-putus dengan Allah. Berpegang kepadanya, pegang pada Allah. Tiada yang menggerakkan tangan ku boleh semayang melainkan Allah. Tiada yang mendirikan jasad ku melainkan kodrat dan iradah Allah. Tiada yang mengizinkan aku sujud kepada Allah melainkan kuasa daripada Allah Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Maka berbahagia ia dalam kesudahan sampai kepada yang dikehendaki. Yang dikehendaki ialah musyahadah. Yang dikehendaki ialah ma'rifah kepada Allah sepenuhnya. Bila dah daripada permulaan tu tulusnya, ikhlasnya kepada Allah tak betul-betul, di pertengahannya sampai kepada kesudahan. Dengan usul sampai kepada Allah. Bagi orang yang ingin keredaan Allah itu ada dua keadaan. Yang pertama permulaan dan kesudahan. Dalam perjalanan kita lah, saya sebut tadi, bila kita dah ada iman, dah ada Islam, bila kita nak berjalan kepada Allah, bila berjalan kepada Allah, itulah di sana ada permulaan disebut bidayah,
Ya, ada satu kesudahan sebenarnya ayat. Proses tadi sebut tadi takhalli, tahalli, tajalli. Kemudian permulaan itu al-mujahadah, ar-riyadah. Itulah permulaan lagi-lagi. Melalui syarak jalannya. Jalannya syarak syariat. Kemudian menjalani jalan namanya tariqah. Terbuka hijab bagi ini dinamakan ma'rifah. Sampai pada hakikat. Itu 4 perkara itu. Syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifah. Kena lalu jalan tu. Dia punya permulaan syariat. Tak terhenti dengan syariat. Dihayati syariat itu ada 2. Syariat zahir dan syariat batin. Bila nak menjalani jalan kepada Allah, kena melalui syariat yang batin. Bagi orang yang ingin keadaan 2 keadaan, maka permulaannya itu adalah keadaan perjalanannya dan kesudahan itu keadaan sampai. Profesor Dr. Hamka gunakan istilah pangkalan tempat bertolak, pengkalan tempat berlabuh. Dia itu sikit. Pangkal tak tolak, ujungnya tempat labuhan lah. Pengkalan, tahu pengkalan? Kalau bot ni pengkalan, tempat singgah lah. Itu namanya bidah, namanya nihayah. Pangkalan tadi namanya bidayah, ujungnya pengkalan. Bahasa sains. Jadi pangkalnya dengan Allah, tengah-tengah perjalanan serta dengan Allah, kesudahan, musyahadah kepada Allah. Maka sesiapa yang sah permulaannya, maka sahlah kembalinya kepada Allah. Jelas baik bahasa pemuda. Serta berserah dan meminta pertolongan kepada kita. Tengok jalan tu. Ada inayah, ada taufik di tengah jalan. Permulaan hidayah, ada taufik, ada inayah. Mau sampai seorang hamba. Maka berakhir dengan sudahnya dan sampailah ia kepadanya Allah Ta'ala. Baik, ini nak kemaskan lagi. Bagi kita baca matan ni pun. Apa dia? Man asyraqat bidayatu asyraqat nihayah. Jadi ini perkembangan huraian lah. Tapi ini kira kemas dah ni. Permulaan kita bahas tadi iaitu dengan Allah, permulaan dengan Allah serta Allah, kesudahan sampai kepada Allah. Dia kemas lagi cakap sini, sesiapa terang cahayanya dengan cahaya Allah, dia akan sampai kesudahannya kepada ma'rifatullah ini. Siapa yang terang cahaya permulaan dengan bersandar kepada Allah dan mendirikan segala hak kehambaan, itulah bila kita dengan Allah ini 2 perkara. Bila sampai seorang hamba itu kepada kehambaan yang sebenar. Satu cara sampaikan masa. Apabila seorang hamba merasai diri dia paling hina, rasa diri kita paling kotor, paling hina, paling tak ada ibadah, kita kata. Sehina-hina kita kata diri. Sebenarnya ketika itu terbuka Allah paling mulia. Bila hamba menepati kesempurnaan ubudiyah, dia akan terbuka rububiyah. Cuma kadang-kadang bagi hamba dia tak sedar. Aku baik dosa ya Allah, aku lemah sangat ya Allah. Aku ni taubat dulu, aku tak semayang ya Allah. Dia taubat, taubat. Dia rasa dia hina di sisi Allah. Sebenarnya sudah terbuka rububiyah. Takkan sampai hamba itu kepada ketuhanan Allah, melainkan merasa kemuncak kehambaan. Itu. Cuma sedar tak sedar tu lain kita. Di situ bila kita merujuk kepada muji-muji ada. Tapi hakikat dah begitu. Dan tak sampai. Kan rasa ada, aku ni ada lagi pilihan, aku ni ada baiknya, aku tak sampai bila. Sebab itu kemuncak rasa hina dan kehambaan, terasa Allah Maha Karim, Maha Agung.
Ini dia kata dia kalau bersandar kepada Allah dan mendirikan hak ubudiyah, hak kehambaan. Gitu bentuk. Nescaya terlalah cahaya kesudahan yang sampai kepada Allah. Mana kalau kita dapat sempurna kehambaan, akan terang nyatalah kebesaran Allah, rububiyah. Ingatlah, ini tubuh tegaknya. Siapa yang mengalami kebinasaan pada jalan Allah, maka Allah yang menggantikannya. Bahaya juga cakap. Tentuan dalam perjalanan kepada Allah, kalau kita berserah diri kepada Allah, dalam keadaan macam mana pun, Allah akan gantikan kita kepada jalan yang benar. Artinya penyerahan kepada Allah kena mutlak. Kalau berlaku kebinasaan sendiri, Allah akan angkat balik, Allah pimpin kita balik. Payah perkara ni tuan-tuan. Sebab tu dalam matan-matan akan datang bila sampai peringkat itu ubah. Terkadang seorang hamba dijatuhkan oleh Allah. Kita rasa kita dah jaga baik dan buat ibadah dan sempurna taubat. Tapi ada benda yang halus yang Allah nak sucikan. Sehingga satu peringkat Allah jatuh. Yang kita jatuh sendiri itu biasalah. Ini tidak, hak Allah jatuh ke betul. Walaupun dah naik martabat wali Allah. Wali Allah ni tuan-tuan, dia bersifat mahfuz. Dia bukan bersifat maksum. Betul. Rasul-rasul, Nabi-Nabi Allah termasuk lain. Ada pada yang bertebat hamba-hamba yang lain ni disebut paling tinggi hafizullah. Allah pelihara. Tak sampai martabat maksum. Tapi dalam perjalanan itu, untuk mencapai ke mereka, sampai ke peringkat mutmainnah, kadang-kadang seorang hamba dah tinggi dah, sampai menghamalkan dirinya nafsu. Tapi masih ada lagi secara halus pembersihannya Allah lakukan pada dia. Dijatuhkan ke dalam manusia sehingga hamba merasa diri paling lemah, paling hina. Tobat, kembali tobat. Baru dia tahu selama ini, aku tidak mampu untuk menghindari maksiat. Aku tidak mampu untuk ibadah. Kecuali dengan inayah, taufik, hidayah daripada. Jadi dia nak kita sampai kesimpulan itu. Kalau masih terasa dengan kita, ada jatuh sendiri. Tujuan apa? Kebinasaan lah jatuh dalam dosa itu. Di sebalik kebinasaan, Allah suci. Kita punya syirik yang khafi. Ini benda yang sangat halus. Maknanya Allah binasakan kita jatuh dalam dosa. Kita taubat. Rupanya di celah taubat itu ada pembersihan lapisan yang dalam. Itu penyucian daripada rasa keakuan. Itulah. Jadi kadang-kadang Allah tarik kita dengan tujuan untuk kita kenal diri kita paling bersifat hamba sahaba. Tak mampu sebab orang-orang dulu dia menterjemahkan la haula wala quwwata illa billah. Dia ada upaya untuk menolak maksiat melainkan kuasa daripada Allah, bukan pada upaya langsung. Orang dulu dia ambil terjemahan begitu. Kita sekarang ambil terjemahan lughatan. Tidak ada daya upaya melainkan dengan kuasa dan kehendakmu. Itu aja. Orang dulu tidak mampu untuk menolak maksiat melainkan kuasa engkau. Gitu. Walaupun jatuh dalam kebinasaan, tapi Allah akan meninggi angkat kita. Sebab tu orang taubat tinggi martabat.
Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah kasih kepada orang yang taubat. Sebelum tadi kita buat dosa dalam kebinasaan. Tapi Allah angkat kita dengan ketinggian. Dan sesiapa yang terang cahaya permulaan jangan melazimkan tarekat ilahiyah, jalan ketuhanan. Tarekat ilahiyah saya sebut tadi, mensucikan zahir anggota, mensucikan batin hati, mensucikan semua sekali, mujahadahnya, riyadhah yang kita lalui, maka semua itu cahaya-cahaya permulaan melazimi tarekat jalan-jalan Allah. Maka teranglah cahaya kesudahannya dengan terbuka haqiqat. Gitu. Tajalli lah. Tajalli ni apa dia? Terang. Pengenalan kepada Allah. Datang dari mana terang tu? Allah memperkenalkan diri dia kepada Allah. Bahasanya tajalli. Daripada perkataan jalla, jelas, nyata, terang. Terang. Allah terangkan. Allah suluh hati kita pada mengenal sifat-sifat dia. Hati kita pun menangkap, mengenal sifat-sifat Allah. Hati kita dinamakan ma'arifah. Pada Allah dinamakan tajalli. Perkara yang sama. Bila Allah tajalli pada hati hamba, maka seorang hamba akan ma'rifah kepada Allah. Tak kiralah ma'rifah tu zat, musyahadatul zat, musyahadatul sifat, musyahadatul asma, musyahadatul afal. Tak kisah. Itu digelar hakikat. Dan siapa yang terang cahaya permulaan dengan tinggi hemanya daripada sekalian alam. Tinggi hemah ni tuan-tuan, sebab hemah ini adalah alat perjalanan kita. Dia gelar kenderaan. Hemah lah kenderaan seorang hamba. Bila benar hemahnya, bertawakal dan bergantung kepada Allah, mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah. Jadi semuanya itu permulaan yang cemerlang. Permulaan yang tinggi hemahnya daripada sekalian alam. Kait pula dengan alam. Biasanya bila kait dengan alam ni, dia terputus dengan alam tu. Selagi ada hubungan dengan alam, terjadi. Baik itu langkah pertama pandangan ahli tasawuf. Mana? Hilang alam. Hilang seluruh alam ni. Tinggallah Allah. Barulah cemerlang. Tidak bergantung langsung kepada Allah. Bahasa mudahnya fana lah. Orang suluk senang cakap. Faham kan? Permulaannya kokobi, baca-baca. Kokobi, baca-baca. Maka teranglah cahaya kesudahannya. Terbuka, jelas, kelihatan. Tajalli tadi lah. Tapi kalau tak dapat mengosongkan daripada alam, takut semua daripada alam. Oh ya, kerana permulaan itu jalan bagi kesudahannya. Dan sesiapa yang permulaannya ada pada Allah, nescaya Allah pulalah kesudahannya. Itu jelaslah bahasa. Nak ulang daripada tadi. Baik kata setengah aja tasawuf. Tengok apa kata. Permulaan itu ialah sibuk dengan Allah. Iaitu dengan apa? Mujahadah. Apa makna mujahadah? Melawan dengan hawa nafsu. Melawan dengan syaitan. Melawan dengan dunia. Melawan dengan hawa yang ada pada kita. Letihlah sikit kerja berlawan. Kemudian tidak sekala. Dia bila sebut mujahadah, di sana mesti ada riyadhah. Mujahadah ni lawan nafsu. Riyadhah melatih nafsu.
latih dengan zikir Allah, latih dengan Quran, latih dengan ibadah. Itu namanya riyadhah. Tanpa meninggalkan nafsu, meninggalkan hasutan syaitan, meninggalkan godaan dunia, itu namanya mujahadah. Dan kesudahan itu berlazat-lazat dengan segala bahagian musyahadah. Ini orang dah sampai ke peringkat al-musyahadah. Dia melepasi muraqabah, melalui beberapa muraqabah, sehingga hanya dia menyaksikan af'al Allah, perbuatan Allah. Tidak ada yang berbuat melainkan Allah, perbuatan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah, tiada yang berkehendak melainkan Allah, tiada yang mengetahui melainkan Allah. Itu sifat-sifat musyahadatul sifat. Akhirnya musyahadatul zat, la mawjud illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Dan jika engkau kendaki, engkau katakan permulaan itu mencucikan diri dan menghilangkan segala tabiat tadi saya sebut. Dan kesudahannya itu memiliki segala nur dan beroleh kesempurnaan. Menyucikan diri, itu kita sebut. Imam Ghazali dibagi pada 4 suci diri. Yang pertama, mensucikan zahir jasmani. Zahir jasmani kita dicucikan dengan air, toharah. Toharah dengan membasuh kalau ada segala tadi. Sebab wajib istinja. Kemudian mensuci tubuh badan dari segala hadas yang besar. Bila berlaku hadas yang besar, keluar mani, tubuh dan sebagainya, wajib mani. Masih mensucikan zahir jasmani. Kemudian wudu, mensucikan diri daripada kejadian itu. Itu penyucian zahir jasmani. Najis tadi nanti hukmi, nanti ain gitu. Kerana penyucian batin jasmani. Jasmani kita ada batin, tuan-tuan. Mata ada batin dia. Telinga ada batin dia. Mulut ada batin dia. Mata batin dia, aura dia apa? Melihat. Penglihatan wajib disucikan daripada dosa. Pendengaran wajib disucikan daripada mendengar benda yang haram. Lidah, mulut kita wajib disuci daripada mengumpat, celah dan sebagainya. Itu penyucian zahir jasmani. Kemudian penyucian zahir hati. Pada zahir hati penduduk hasad, dengki, takabur, riya, ujub. Wajib disucikan daripada riya, wajib disucikan daripada takabur, wajib disuci pada hasad, dengki, wajib disuci daripada hubbud dunia. Itu namanya penyucian zahir hati. Kemudian penyucian batin, ini kemunculan, sehingga dalam hati tak ada lagi makhluk. La mawjud illallah. Ma fi qalbi ghairullah. Orang nyanyi je. Kat mana reti je tak? Mana reti, alhamdulillah. Ya Allah, sucikan hatiku sebagaimana hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La mawjud illallah. Musyahadah tuan-tuan. Dan jika engkau kehendaki, engkau katakan permulaan itu menyucikan diri saja, menghilangkan tabiat sudah, memiliki nur. Nur itu makrifat. Boleh kesempatan. Dan jika engkau kehendaki, engkau katakan permulaan itu berpakaian dengan sifat terpuji tadilah. Masukkan sifat mahmud. Kemudian itu menjauhi perkara yang keji. Tak apalah, itu susunan istilah dia. Baik. Maka inilah ibarat yang lain yang bersepakat dengan makna yang telah disebutkan terdahulu itu. Maka terang cahaya permulaan orang yang menuntut keridhaan Allah ialah kembalinya kepada Allah dan segala hemahnya sepanjang perjalanan dia, serta berserah kepadanya dalam segala ahwal kepada Allah. Maka sampai. Maka dan teranglah cahaya kesudahan orang yang menuntut redha Allah Taala itu, supaya
sampai kepada hampir dengan dia dan berada pada hadratnya. Dalam istilah besar lagi dia kena usul sampai kepada Allah. Dia ada salikin, kemudian ada orang-orang yang usul sampai kepada Allah. Salikin, wasiluna, orang sampai. Salikuna, wasiluna, orang yang sampai kepada Allah, sampai musyahadah tadi. Wallahu a'lam. Besok kita sambung ke-28 ni. Ada. Boleh ikut Ustaz, ada soalan ke apa-apa? Sampai ke hadrat Allah Pasuk. Rasa hadrat ni berbagai peringkat. Kadang-kadang kita duduk gini, kita rasa. Kalau kita duduk ramai, boro-boro tu mereka biasa. Tengok, kalau rasa ada Allah, itu permulaan lah. Kalau rasa Allah yang meliputi segala-galanya, kodrat dia, iradat, jadi itulah. Sama ada af'al, atau asma', sifat, zat. Itu sajalah, itu hadrat tu. Kalau dari dulu Nabi, dia bayar jarak itu je. Dia kayak sesuatu usul. Macam mana? Kalau pada wujud, dia kira hakikatul zat. Itu maksud. Dia kira hadrat tu ada makam tinggi. Sebab tu bagi orang kita, la wujud illallah. Kalau duduk ramai, dia rasa macam tak ada je orang. Ada, dia sedar, dia bercakap. Tapi hati dia. Hati dia segitu. Walaupun itu yang dikatakan badan di bumi, hati di langit. Itu orang sampai hadrat tu. Kalau sampai ke wujud, maksud tertinggi. Itu kira hadrat zat. Dia tidak main dah dengan sifat-sifat. Allah tenggelam. La wujud Allah. Tenang hati tuan. Tak ada beban masalah lain pun. Duri ni kecil. Dan sampai kata ke tak ada. Tapi susahlah tuan-tuan nak sampai gitu. InsyaAllah sampai masa kalau Allah terlibat. Kita tidur tak? Apa punya. Tapi bagi orang yang salib kepada Allah dan melalui suluk itu. Walaupun dia tak dapat kekal, tapi dia tempuh dah. Dia dah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من التطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الحمد لله